أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam malam ni kita dapat bertarawih untuk malam yang ke-12 bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Mudah-mudahan tarawih kita, segala ibadah yang kita buat akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih lagi ingin memetik perkongsian bersama daripada satu kitab. Ini kitabnya dalam bahasa Melayu, Jawi pun ada, Rumi pun ada, yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Asal kepada buku ini, ayyuhal walad, wahai anakku yang dikasihi, ialah bagaimana kisah anak murid Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia tulis surat kepada Imam Ghazali. Dia tulis surat, dia kata, wahai guruku Al-Ghazali, boleh tak kamu tuliskan sedikit wasiat untukku? Jadi Al-Imamul Ghazali rahimahullah, bila dia tengok nasihat yang dipohon oleh anak murid dia ni, maka dia pun jawablah akan surat daripada anak murid dia dengan jawapan yang begitu ringkas. Tetapi oleh kerana dia kata kamu nak kepada ilmu yang panjang, maka aku syarahkan sedikit wasiatku kepadamu. Di awal kitab ini, buku ini, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia jawab pertanyaan anak murid dia. Dia kata begini, dia kata, wahai anakku yang tercinta, sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabda baginda yang bermaksud, dia kata, adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah daripada seorang hamba apabila ia mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah. Dia kata, wahai muridku, dia kata, kalau nak kira, nak kenal ke tak Allah Subhanahu Wa Taala ni benci ke, sayang ke kepada kamu semua, maka mu tengoklah kepada dirimu sendiri. Kalau mu buat benda dalam hidupmu ni, banyak buat benda yang tidak berfaedah, itu maknanya Allah Taala berpaling daripada kamu. Kalau hidup kamu ni banyak buat benda berfaedah, maka itu tandanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan sayangkan kepada kamu. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurmu yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, maka layaklah bahawa engkau akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Kalaulah hidup kita ni kita buat benda-benda yang tidak berfaedah dalam hidup kita, maka mu akan jadi manusia yang menyesal sepanjang masa pada hari akhirat kelak. Walaupun hidup kita ni kita buat sikit saja benda-benda yang tidak bermanfaat dan benda yang tidak berfaedah. Islam ni dia nak kita buat segala perkara yang berfaedah. Buatlah apa-apa benda asalkan dia ni bawa faedah kepada kita semua. Imam Ghazali menambah lagi, ini pukulan KO bagi kita semua ya. Dan sesiapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun. Ni dia kata mana-mana orang ya umur dia lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, sedangkan amalan buruknya, amalan baiknya sikit, amalan jahatnya banyak. Kita hari-hari ni kita kena fikir, kita kena susun, kita kena atur, kita kena muhasabah diri kita ni. Kita tengok dalam sehari ni mana banyak kita buat di antara baik dengan buruk. Kalau kita buat benda baik banyak, alhamdulillah,
Kalau kita buat benda buruk banyak, Masya Allah. Jadi kita, Imam Ghazali kata, mana-mana orang yang umur 40. Pasal apa Imam Ghazali sebut 40? Tak sebut 50, tak sebut 60. Kerana 40 ni adalah umur yang sempurna bagi seorang manusia. Yang ni umur yang kata matang, mature, mikir comel bagi seorang manusia. Orang ni tuan-tuan, kalau umur 40 ni, dia masih lagi tolol, dia mati dengan tolol dia. Tu jarang-jarang orang berubah pada usia 40 lebih. Kalau orang 40 tengok ke, 40 ni kita mata sangat mikir, kita boleh mikir dengan baik, kita boleh mikir dengan molek. Maka dia kata sini, kalau mu umur 40 tahun dah, mu tengoklah dalam hidupmu ni mana banyak di antara baikmu dengan burukmu. Kalaulah sekiranya baikmu banyak daripada burukmu, alhamdulillah, mu akan jadi orang yang baik. Tapi kalaulah amalan burukmu lebih banyak daripada amalan baikmu, maka layaklah kamu persiapkan dirimu untuk masuk neraka Tuhan. Kata Imam Ghazali, kalaulah sekiranya amalan jahatmu lebih banyak daripada amalan burukmu, maka layaklah kamu persiapkan dirimu untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, wahai anak muridku, sebenarnya cukup itulah nasihatku kepada mana-mana orang yang sudah ada ilmu pengetahuan. Itu pesannya Imam Ghazali rahimahullah. Baik. Bila menjawab soalan anak murid dia ni, dia pun tambah lagi lah sahabat semua. Malam ni saya nak petik nasihat yang ke-24. Buku ni tuan-tuan boleh beli di kedai-kedai. Wahai anakku, Rumi pun ada, Jawi pun ada, harga dia RM5 saja. Tapi manfaat dia terlalu besar tuan-tuan sekalian ya. Baik. Imam Ghazali kata dalam hidup kita ni kita kena kerjakan 4 perkara. Ingat malam ni 4 perkara yang kita kena buat dalam hidup kita ni. Pertama apa dia? Bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu sekira-kira jikalau hamba-Mu bergaul kepadamu seperti pergaulanmu dengan Tuhanmu, maka engkau merasa puas hati dengan kelakuan hamba-Mu itu dan engkau tidak merasa marah. Mula-mula dia kata, di sini kamu kena fikir dalam hidupmu, kena ukur pergaulanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira-kiranya lagu mana kalau mu ni ada hamba-Mu, ada pekerja-Mu, anak isterimu dan sebagainya yang bergaul denganmu. Kalau dia bergaul denganmu tu mu serah puas hati, maka mu dengan Allah kalau mu gaul pun mu kena biar Allah Ta'ala puas hatilah kepada pergaulan tadi. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ni adalah Tuhan kepadamu. Manusia, kita ni khabar ke tak? Bahawa Tuhan kita ni ialah Allah. Bukannya Tuhan kita ni orang lain. Tapi kita ni Tuhan-Tuhan, kita tak khabar Tuhan kita ni ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala ni kita terikat dengan dia ni 100% nah saudara-saudari sekalian. 100% kita terikat dengan Allah. Allah yang buat kita, Allah Ta'ala hidayah ke kita, Allah Ta'ala makan kita, Allah Ta'ala minum kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lah segala-galanya. Kalau kita sakit, dia sembuh. Nak hidup, dia pun hidup. Nak mati, dia mati. Nak makan minum pun duduk dia. Semuanya duduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni selaku hamba, Allah Ta'ala ni selaku Tuhan, kita kena ukur. Biar kita menupai di rumah Allah ni, biarlah sekira-kiranya kita buat benda ni Allah Subhanahu wa ta'ala puas hati. Jangan sekali-kali kita buat benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Kalau kita buat benda mengundang kemarahan Allah, Allah Ta'ala akan marah pada kita. Bila Tuhan marah kita tak kena bombing lah kita nak larinya sahabat-sahabat semua. Ini perkara pertama kena ukur. Kita dengan Allah Ta'ala ni sejauh mana pergaulan kita dengan Allah. Perkara yang kedua kita kena buatnya ialah kita kena buat segala perkara yang hendak engkau buat baik bagi orang lain. Kita kena ukur juga hubungan kita dengan manusia.
Kita ni pertama ada hablum minallah, hubungan dengan Allah, buat molek kita dengan Allah. Yang kedua, kita kena buat molek dengan orang ramai. Jadi kita dengan sahabat kita ni kita kena hukum molek. Jangan sekali-kali kita buat jahat kepada orang, tak boleh. Orang ni mudah, siapa dia orang? Selain pada kita ni orang lah. Kalau suami buat baik ke isteri, isteri buat baik pada suami. Kalau ayah buat baik pada anak, anak buat baik pada ayah. Kalau adik buat baik pada abang, abang buat baik pada adik. Kalau kita buat baik pada jiran, buatlah apa-apa pun biar kita serah, kita puas hati. Orang lah ni sahabat-sahabat semua, oleh kerana dia serah dia ni senang sangat, dia tak mikir dah. Kalau orang dia mikir dia, dia pitih tidak ke mana-mana. Ada saatnya duit tak laku. Duit ni tak laku. Tak boleh buat apa-apa dalam hidup kita dengan duit kita. Pola ni pitih ada sama seria, tapi nak jalan tak boleh, nak naik kereta pun tak boleh, nak gapo pun tak boleh dah. Ada pitih banyak lagi, beli kapek tak boleh, nak beli lembek tak boleh, pakai kau mana ada. Jadi kita hidup ni kita nak bergaul dengan orang. Kena siasat hari-hari kita buat benda ni tuan-tuan, pergaulan kita dengan manusia ni puas hati ke tak? Sebab kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni ada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua, ada hubungan dengan manusia. Kena mikir molek hubungan dengan orang ramai. Lebih-lebih lagi kita berhubung dengan mak ayah kita. Hari ni kita merdeka. Kita bukan merdeka juga hari ni tak. Kita PKPB. Panggil PKPB ni PKP yang kelima. Walaupun tidak merdeka, seakan-akan kita ni merdeka lah. Merdeka. Bila kita merdeka ni, gapo nak buat mula-mula sekali? Tu kena fikir nak buat gapo. Ada orang nak pergi situ, nak pergi sini. Patut kita anak negak merdeka mula-mula balik, tengok orang tua. Balik jumpa adik-beradik, keluarga kampung tu, boleh makan ke tak, selamat ke tak, lagu mana. Balik tengoklah anak beranak kita ni. Tu mula-mula sekali tak. Apabila pergi masjid, kita pergi masjid. Boleh bersalam dengan orang, kita bersalam sikit lagi, insya-Allah. Jadi kita fikir perkara yang kedua, Imam Ghazali kata kena buat baik bagi orang. Sebab kita buat baik ke orang ni pasal apa? Sebab Nabi kata ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum wa talama sta'badal insanu ihsanu. Dia kata ahsin ilan nas, buat baiklah kepada orang, kata Imam Ghazali. Tasta'bid qulubahum, kamu boleh ramah hati orang. Bila kita buat baik kepada orang, kita boleh ramah hati orang. Gapo nak suruh, kita boleh suruh belaka, pasal kita berjasa kepada orang. Fatalama sta'badal insanu ihsanu. Dia kata lama mana dah manusia ni jadi hamba kepada budi. Jadi hamba kepada budi. Bila kita buat baik ke orang, mesti orang ingat kita. Orang buat baik kita, kita kena ingat kepada orang lain. Itu hubungan kita dengan makhluk. Perkara yang ketiga Imam Ghazali kata, yang kena buat tiap-tiap hari, pertama hubungan dengan Allah kena cek. Yang kedua hubungan dengan makhluk kena cek. Yang ketiga adalah apabila engkau belajar suatu ilmu atau engkau mutalaahkan segala ilmu, maka sayugia ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Kita hari-hari kita duduk mutalaah, duduk ulang kaji ilmu. Tuan-tuan dengar saya mengajar, saya pula pun duduk baca buku nak mengajar ke tuan-tuan ni. Mengajar, nak mendidik kawan-kawan dikasih semua. Didik diri hamba, didik diri tuan-tuan tak. Kita tengok ni ilmu kita belajar ni, biar kita boleh baiki hati kita dengan Allah lah. Koho ilmu bermanfaat ni, koho rajin kita belajar, koho dekat dengan Allah. Buatlah tuan-tuan nak buat gapo. Asal koho rajin kita belajar, koho dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi ustaz ni pun tuan-tuan, tidak mudah nak jadi ustaz ni. Kena rajin baca, kena rajin belik buku, kena rajin tengok semua buku. Hamba ada buku sikit lah di rumah hamba ni, belakang hamba ni buku-buku hamba. Walaupun tidak banyak, ada masa kita klik sikit, tengok sikit. Sekali tengok ni kita mengingat kepada sejarah para ahli ulama dulu. Bagaimana mereka ni sungguh-sungguh belajar mencari ilmu pengetahuan ni. Belajar mencari ilmu pengetahuan dekat tuan-tuan.
Masya Allah. Kita pun tengok dia belajar. Imam Ahmad suka tengok filem. Ada riwayat sejarah Imam Syafi'i yang begitu lama dia ni belajar ilmu. Imam Syafi'i, imam mazhab kita ni, dia lahirnya di Palestin, di Gaza tu. Kemudian dia mari hijrah, mari pergi ke tanah Mekah, duduk di Mekah, Madinah. Walaupun dia asal Palestin, tapi negeri dia ni, baka dia duduk di Mekah, Madinah. Dia jumpa dengan Nabi pada tuk yang kena ke tuk yang ketujuh. Gitulah. Imam Syafi'i dengan Nabi ni berkali lebih kurang agak dalam 6 7 pupu. Begitulah hubungi anak beranak dia. Dia beranak di semenanjung Gaza, di Palestin tu. Dia mari belajar ilmu ni sampai ke Mekah, Madinah. Tak puas hati sini, masa tu ilmu ni pesak berkembang tahun 50 dah. Tahun 150, maka Imam Syafi'i dia berhijrah pula pergi ke Baghdad tu. Pergi ke Baghdad, negara Iraq. Duduk di Baghdad ni tuan-tuan semua, dia berjumpa dengan imam ulama-ulama besar sana. Duduk tak berapa lama di Baghdad, berapa waktu dia pindah pula ke negeri Mesir. Duduk mengajar di Mesir, duduk guru di Mesir, duduk mengajar di Mesir. Dia meninggal dunia di Mesir pada pada usia 54 tahun. Tapi dia belajar ilmu, dia jadi juru. Dalam masa Imam Syafi'i masih ada ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri ke dia satu orang anak murid yang berjuru, yang alim, anak murid dia. Nama dia Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan, iaitu pengasas kepada mazhab fiqh, mazhab Hanbali, mazhab orang Mekah. Dia tak baca kunut maya subuh ni dah. Imam Ahmad bin Hanbal dia berguru dengan Imam Syafi'i. Dia guru dengan Syekh Hasan Asy-Syaibani dan sebagainya. Dia makin dia belajar, ilmu dia hati dia comel dengan Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah, ulama kurun ke-6 tak silap hamba, Hujjatul Islam ni, dia belajar banyak ilmu, termasuklah ilmu-ilmu dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dia menyusul kitab fiqh mazhab Syafi'i, dan dia terkenal pula dengan ulama orang panggil Doktor Rohani. Doktor Rohani maknanya doktor yang cara masalah nyakit hati-hati manusia. Maka lahirlah karya-karya Imam Ghazali seperti kitab Ihya Ulumuddin yang besar itu, dirangkaskan menjadi kitab Mau'izah Al-Mu'minin oleh setengah-setengah perengkas. Dan ada juga kitab yang besar, yang comel, yang apa dia ni, kitab walaupun tak besar tapi dia punya kualiti dia tinggi, seperti kitab Minhajul Abidin karya Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Kitab Ihya Ulumuddin walaupun dia ni sejilid 2 saja tuan-tuan semua matan dia, tapi disyarah oleh ulama. Tubiklah nama-nama kitab yang lain seperti kitab syarah dia seperti kitab Ithaf As-Sadatil Muttaqin. Ithaf As-Sada Al-Muttaqin menyarah ke kitab Ihya Ulumuddin, dia ada sebanyak 14 jilid. Ada 14 jilid tuan-tuan semua. Ada di rumah hamba, di atas tu karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Maka Imam Ghazali ni walaupun dia alim, dia masih lagi bermazhabkan kepada mazhab Imam Syafi'i, tapi dia mengajak kita ni supaya kita balik kepada Allah. Ini ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu bermanfaat inilah ilmu yang makin kita belajar, kita dengan Allah Taala ni makin dekat. Kita makin dekat dengan Allah Taala. Kita bila dekat dengan Allah ni tuan-tuan, kita boleh baiki hati kita. Kita boleh baiki hati kita, kita boleh bersihkan jiwa kita. Kita boleh guna molek umur kita tinggal tak berapa lama lagi ni, nak suruh kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa kita dekat dengan Allah, kita nak muraqabah dengan Allah dak, nak jaga molek hati dengan Tuhan ni, kita kena belajarlah pula ilmu-ilmu seperti ilmu dan sifat kejernihan jiwa kita. Nak ngaji guna ilmu ni biar jadi jiwa kita ni bersih dan jernih dengan Allah. Nak buat sifat deki, nak suruh dekat dengan Allah, nak suruh rajin baca Quran, biar bunyi Quran ni kita pun suka, bunyi gabai kita ni suka, bunyi gapai-gapai pun kita ni suka belaka. Nak buat lagu mana? Pada suruh buat sifat mazmumah dalam hati kita, sifat-sifat tercela. Ibu kepada segala sifat tercela ni ialah kita sayang kepada dunia. Orang sayang kepada dunia hidup dia, duk penting ke dunia sama, tak mikir ke akhirat. Orang duk terawih, kita duk cerak benda lain, duk mikir dengan hal ehwal ke dunia yang tidak berkesudahan. Maka ni orang kata
perkara-perkara yang tidak bagus. Kita nak baki benda-benda lagu ni dalam kehidupan kita. Nombor 4-nya kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala lagi, ya, bila kita duk belajar dalam hidup kita ni, kita nak perkara yang keempat. Kita nak belajar perkara yang keempatnya ialah kata Imam Ghazali, nak bahawa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan selama setahun. Imam Ghazali ni ulama tasawuf yang tinggi, ya. Dia kata cari harta dunia duk kumpul-kumpul pun janganlah boleh makan sampai 7 turun ni. Imam Ghazali ni tuan-tuan, dia gini, dia ajar kita cari harta dunia ni, cumanya dia ajar formula ni kita tak puas hati, kita jenis orang tamak ke dunia. Imam Ghazali dia kata misalnya sehari ni mun nak 100 ringgit sehari. Dah mu cari dah 100 tu boleh dah hak mun nak 100 tu padahlah zakat tu dulu. Mu boleh 100 hak mun nak mu cari, mu guna sela masa hak lain tu mu ingat rezeki Allah Taala wi kamu, bolehlah mu nak ngaji kitab ke, mu nak semayang ke, mu nak balik buat apa-apa kerja-kerja agama dan sebagainya, ikut mu lah. Hak mu nak 100 hari tu hawi. Tu Imam Ghazali kata. Tapi kita ni dah boleh dah 100, nak 200. Dah boleh 200, nak 300. Begitulah seterusnya kita manusia tak genak-genak dengan harta. Nabi pun sebut, Nabi kata walayyam la'afahu illa turab. Nabi kata manusia ni berpitih mah perak negak bertidak. Nabi kata penuh dengan tanah lah mulut dia tu. Jemaah bahasa Kelantan agak manusia dengan harta dunia ni bertidak mampu bahaya tanah. Tu gitu. Jadi jangan kita kumpul harta dunia terlalu banyak. Kalau boleh banyak, kita buat cara banyak, tapi biar kita kau dekat dengan Allah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, Imam mazhab Hanafi, dia ni tuan-tuan seorang yang maisurul hal. Dia orang yang kaya, tapi dia sendiri hidup sederhana. Duit dia banyak, dia buat apa? Dia buat kebajikan sana, tolong orang situ, dia tolong orang sini. Jadi kumpul harta dunia jangan terlalu banyak. Kalau tu hari banyak, biar kita kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikanlah makanan untuk keluarga Nabi Muhammad ini kafafan, secukupnya sahajalah. Biarlah cukup, boleh makan tak butai, anak bini kita boleh hidup dengan selesa. Hak ni pun alhamdulillah kalau kita boleh hidup setara ni. Ni di antara 4 perkara yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam kehidupan seharian kita. Kita ulang balik gapo dia 4 perkara ni tuan-tuan, buat pedoman kepada kita semua dah. Pertama, Imam Ghazali kata kena ukur pergaulan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena ukur pergaulan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah kita kena tengok kita dengan orang ni lagu mana. Kena ukur pergaulan kita dengan saya sahabat kita ni biar kau dekat dengan Allah. Yang ketiga, ilmu kita belajar ni biar kau sari, kau boleh baki kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Dan nombor 4, Imam Ghazali kata jangan terlalu tamak mencari dunia sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita tazkirah santai di waktu malam ini lepas tarawih bersama saya. Hak ni pun tak janji ni tuan-tuan. Hak pagi tu kita janji nak buat. Hak malam ni gitulah tuan-tuan, tengok kalau ada dari pukul 9, pukul 10 lebih kurang 9.45 tu adalah tu. Kalau tak ada tak ada lah. Ni yang mau buat saja-saja tazkirah ke penonton hamba dengan anak isteri hamba lah, bersama-sama bela-bela supaya tarawih di musim PKP ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah kita pada pagi besok pada jam 6.45 pagi biiznillah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.